Hai, Assalamualaikum. Saya Azaria, pengajar untuk Solid Waste Training Center SWTC. Dan hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan LE034, Operasi Mekanikal Pembersihan Awam. Okey, bagi siapa saja yang baru menonton video ini adalah merupakan video yang pertama di mana saya akan memperkenalkan berkenaan dengan program yang kita nak ambil. Okey. Kalau boleh saya mulakan dengan pengenalan SLDN dulu. Okey, apa itu SLDN? Okey, apa itu SKM? Apa itu SLDN? Okey, untuk makluman, program yang kita nak ambil ni adalah merupakan sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran Malaysia yang kita beri pengiktirafan kepada pekerja-pekerja mahir dekat luar sana tu. Tak kisahlah daripada segi apa bidang sekalipun, kalau program tu ada berdaftar, anda boleh dapatkan sijil kemahiran Malaysia. Di mana sijil ni merupakan pengiktirafan bahawa anda merupakan expertise dalam bidang anda masing-masing. Okey. Untuk SKM ni dia ada beberapa cara untuk kita dapatkan. Untuk kita dapatkan sijil ni ada beberapa cara. Jadi spesifik untuk kelas kita ni, cara dia adalah melalui SLDN ataupun sistem latihan dual national. Okay, apa itu SLDN? Yang hari ni saya akan maklumkan apa itu SLDN. Okay. Melalui SLDN ni, kita akan ada dua entiti yang bergabung untuk jalankan pembelajaran ni. Yang pertamanya kita panggil pusat latihan dan yang keduanya kita panggil dia sebagai pusat pembelajaran. Okey. Apa dia objektif SLDN ni? Kenapa kita perlu dapatkan SKM? Macam saya maklumkan tadi, ini sebagai pengiktirafan. Pengiktirafan bahawa kita adalah merupakan pekerja mahir dalam bidang yang kita kerjakan. Yang keduanya adalah untuk kita, untuk kerajaan adakan satu SOP kerja yang sama. Bermaksud seluruh Malaysia, kalau kata macam kita punya program ni nama dia operasi mekanikal iaitu pengendalian jentera, satu Malaysia menggunakan SOP kerja yang sama. Itu matlamat dia, matlamat yang pertama. Dan yang kedua adalah pengiktirafan tadi, dan yang ketiga adalah laluan kerjaya. Melalui SKM sebenarnya kita nak bina satu laluan kerjaya kepada pelajar-pelajar lepasan SLDN ni, ataupun mereka yang dah mendapat SKM, iaitu yang pada tahap ni adalah tahap 2. Di mana sebenarnya SKM ni ada tahap 1 sampailah tahap 5. So untuk program kita ni tak ada tahap 1 terus ke tahap 2. Dan selepas tahap 2 ada potensial untuk ambil tahap 3, ada potensial untuk ambil tahap 4. Tahap 4 ni bolehlah diertikan sebagai diploma, dan tahap 5 iaitu lanjutan diploma. Okey. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan SKM. Seterusnya saya nak bagi tahu bagaimana SLDN ni dijalankan. Okey, tadi kita dah tahu ada dua pusat yang akan menjalankan pembelajaran SLDN ni. Satu yang kita panggil pusat latihan, satu lagi pusat pembelajaran. Okey, untuk pusat latihan adalah di syarikat konsesi. Tak kisahlah syarikat konsesi mana, sebagai contoh SWM, II Daman, Alam Flora. Okey. Pusat pembelajaran pula di mana? Pusat pembelajaran adalah merupakan pusat yang mengajar. Dalam kes kita adalah Solid Waste Training Center. Jadi, pembelajaran kita untuk program ni akan dibahagikan kepada dua. 30% adalah di pusat pembelajaran dan 70% adalah di pusat latihan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan. Untuk penilaian di mana bila kita dah belajar ni, untuk kita dapatkan SKM tu sebenarnya kita ada penilaian yang kita kena laksanakan. Apa dia penilaian dia? Yang pertama, ada penilaian di pusat pembelajaran, dan yang kedua ada penilaian di pusat latihan. Okey, saya terangkan di pusat pembelajaran pertama. Yang pertamanya, pusat pembelajaran kita akan ada satu penilaian berterusan, di mana dalam kelas kita akan ada penilaian berterusan teori, kita akan ada penilaian akhir teori,
dan juga penilaian sosial. Okey, untuk penilaian sosial ni nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut di masa akan datang. Okey, seterusnya kita kena adakan satu penulisan buku log. Okey, untuk kita SKM ni tadi kita dah belajar and then kita dah buat penilaian and then dalam masa yang sama kita kena tulis buku log. Buku log ni adalah merupakan aktiviti kerja kita. Selama 8 bulan program ni, dalam masa yang sama kita kena tulis setiap hari pekerjaan kita dalam buku log selama 8 bulan. Okey. Dan buku log ni haruslah ditulis di dalam tulisan tangan. Tak boleh nak photostat, tak boleh nak just nak tempel ke apa, tak boleh. Kita kena tulis by hand. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, bila kita ambil program ni, actually apa yang kita dapat? Okey, selain daripada dapat sijil, actually kerajaan juga bermurah hati untuk memberikan satu insentif. Okey, insentif kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, masuk ke kelas ni dengan bersungguh-sungguh. Apa dia? Apa dia yang tuan-tuan akan dapat? Selain daripada sijil ni tadi. Okey, tuan-tuan akan dapat insentif RM500 setiap bulan selama 8 bulan. Okey. Kalau ada perantis yang tanya, bila nak dapat duit ni, pasal program ni dah berjalan. Okey, makluman saya selalunya lah based on pengalaman yang lepas-lepas, allowance ni memang lambat sedikit masuk. Okey, kita kena akui memang lambat sedikit masuk, tapi insya-Allah ada. Jangan tanya saya lepas ni bila allowance nak masuk. Allowance akan masuk tapi lambat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya bergerak kepada tanggungjawab. Okey, tanggungjawab saya sebagai mengajar, tanggungjawab coach dan tanggungjawab anda semua sebagai seorang perantis. Apa dia? Tanggungjawab saya adalah untuk saya mengajar di dalam kelas. Okey, tapi dalam situasi pandemik ini saya tak dapat nak mengajar di dalam kelas. Saya cuma akan mengajar secara online. Okey, yang kedua apa dia? Saya akan membuat penilaian kepada perantis-perantis. Apa yang saya katakan tadi sebagai penilaian berterusan, penilaian akhir dan juga penilaian sosial. Itu yang saya akan jalankan. Seterusnya tanggungjawab coach. Okey, coach pun sebenarnya ada tanggungjawab sendiri. Apa dia? Okey, 30% saya ajar di dalam kelas. Lagi 70% praktikalnya. Praktikalnya coach kena bersama dengan perantis untuk menjalani sesi pembelajaran di lapangan. Okey. Sampailah perantis tersebut mahir untuk mengendalikan jentera. So coach juga perlu mengendalikan latihan di lapangan, membuat penilaian berterusan praktikal dan juga membuat penilaian akhir praktikal. Okey, ini tanggungjawab. Dan perantis apa dia yang perantis kena buat? Okay, perantis kena belajarlah, kena hadir ke dalam kelas setiap kali kelas dan juga kena memberikan kerjasama kepada coach untuk berada di lapangan semasa sesi pembelajaran. Okey. Melaksanakan penilaian berterusan, melaksanakan penilaian akhir dan juga pengisian buku log. Okey, ini adalah tanggungjawab perantis untuk kita sama-sama jayakan. Okey, saya beralih kepada next session. Okey, kita dah tahu pasal SKM tadi, kita dah tahu pasal SLDN, tapi kita nak juga tahu pasal program yang kita ambil sebenarnya. Apa dia program yang kita ambil? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita sambung kepada sesi yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan program yang kita ambil ni, iaitu LE034, Operasi Mekanikal Pembersihan Awam. So, sebelum kita nak ambil program ni, kita nak tahulah, kita nak tahu apa sebenarnya yang kita dapat melalui program ni. Kan, apa benda yang kita nak belajar ni. Okey. Untuk tujuan tu saya bagi tahulah. Okey, tujuan utama kita adakan satu program ni, kerajaan adakan program ni adalah untuk membantu pekerja-pekerja pemandu-pemandu yang mengendalikan jentera pembersihan awam ni
untuk meningkatkan mutu perkhidmatan aktiviti pembersihan yang dikendalikan menggunakan jentera mekanikal. So dalam program ni sebenarnya ada empat jentera yang kita akan belajar cara pengendaliannya. Yang pertamanya adalah operasi mesin pembersihan jalan, iaitu road sweeper lah. So kita akan belajar pasal road sweeper ni nanti. Dan yang kedua adalah operasi mesin pembersihan longkang. Ada setengah konsesi panggil dia ultrawag, ada setengah konsesi panggil dia vacol. So jentera ni lah yang kita nak belajar. And then ada juga jentera yang dipecahkan, ada ultrawag, ada water jetter, ada vacol, ada water jetter. Yang tu kita akan belajar sepanjang tempoh pembelajaran kita ni. And then yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan operasi mesin pemotongan rumput, yang di mana kita ada rotary slasher dengan lawn mower. Dua benda ni, dua jentera untuk pemotongan rumput yang kita akan belajar. And then yang last sekali kita akan belajar berkenaan dengan operasi mesin pembersihan pantai. Akan belajar berkenaan operasi mesin pembersihan pantai menggunakan jentera Beachcomber. Okey. So dalam 4 topik utama yang kita akan belajar ni, kita nak tahu pada akhir ni kita nak belajar aktiviti-aktiviti yang ada dalam ni. Yang pertamanya kita nak kenal pasti keperluan dan spesifikasi jentera. Okey, dalam step 1 tu kalau step tadi ada 4 jentera tu, step 1 tu kita nak tahu dia punya keperluan dan spesifikasi jentera. Prasemakkan sebelum kita melaksanakan aktiviti. Yang ketiga, kita nak tahu pasal pelaksanaan operasi. Operasi contoh nak buat pembersihan jalan tadi, kita nak tahu tata cara yang betul macam mana nak laksanakan operasi ni. Dan yang ketiga, kita nak lakukan satu semakan macam mana kita nak menyemak kenderaan tu jika berlaku kerosakan. Apa dia langkah-langkah yang perlu kita ambil. Berapa dah 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yang tadi adalah yang keempat, sekarang yang kelima ada langkah-langkah kecemasan. Kalau berlakunya satu situasi yang kita tak sangka, apa langkah kecemasan yang boleh kita ambil. Dan yang terakhir, kita akan belajar juga berkenaan dengan pelaporan siap kerja. Okey, di sepanjang tempoh pembelajaran untuk 4 topik ni tadi, so dalam tu adalah aktiviti yang kita akan belajar. Okey, ini merupakan satu video ringkas lah yang kami sediakan. InsyaAllah akan datang kami akan masuk lebih spesifik kepada jenis jentera itu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.